Okey, sekarang kita nak berlatih ucapan tu tadi tu. Dah cakap saya sayang kamu kerana Allah, jawabnya macam mana? Semoga, ikut saya. Semoga Allah menyayangimu kerana kamu sayang kepadaku kerana Allah. Subhanallah. Kenapa ya? Ya, subhanallah. Okey, kita boleh test ya. Sekarang cakap pada orang sebelah. Semoga Allah menyayangimu. Tengok orang sebelah, tengok orang sebelah. Tengok mata. Pegang tangan. Sekarang suruh pegang tangan. Pegang. Yang orang lelaki boleh pegang tangan. Tengok mata, cakap. Semoga Allah mencintaimu kerana cintamu kepadaku kerana Allah. Okey, subhanallah, Allahu akbar. Masa dah habis. Oh, solat Jumaat. Hari ni hari Jumaat. Oh, masa sudah habis katanya sebab nak solat Jumaat. Okey. Saya nak minta satu perkara. Ada 30 minit. Alhamdulillah, subhanallah. Okey, sekarang ibu-ibu, saya nak minta satu perkara. Ayah-ayah juga, muslimin muslimat. Balik rumah, boleh ke tidak tak nak. Kena boleh. Balik kena cakap pada pasangan, kena cakap pada anak. Ada anak-anak ni kena cakap pada ibu. Mak, saya sayang mak kerana Allah. Boleh ke boleh? Kita nak dengar suara orang lelaki. Boleh ke boleh? Okey, mana lagi kuat? Perempuan ke lelaki? Sebab perempuan ramai. Masya Allah. Semua ni tak kerja ke ni? Hari ni hari kerja kan? Mungkin ada yang ambil cuti, minta kebenaran. Macam mana? Oh, ramai yang pencet. Masya Allah. Tapi semua nampak macam 30-an. Masya Allah. Orang Sarawak yang nampak muda-muda ya. Sebab saya tengok jauh. Kalau tengok dekat lainlah umurnya. Satu lagi pakai mask. Kalau buka ya. Perempuan sekarang dari belakang macam anak dara. Bila tengok depan baru nampak nenek dara. Subhanallah. Okey, sebab ramai yang pencen, saya nak berkongsi tips seterusnya. Ini juga sunnah Nabi. Tak kira lah pencen dah ke umur 50, 60 ke, kena cakap sayang. Dan kalau suami tak balas pun, tak apa. Yang penting kita nak pahala buat sunnah Nabi. Pagi cakap sayang, abang saya sayang abang kerana Allah. Senyum, kelip-kelip dia tak balas juga. Tak apalah, tak apa. Kita pun buat biasa. Tengah hari cakap lagi. Petang cakap lagi. Tidur cakap lagi. Jangan menangis dalam tidur. Jangan. Buat kerana Allah. Biarlah tak dibalas sekalipun. Sebenarnya ada suami yang segan nak cakap. Dia tak biasa. Tetapi insya-Allah hari-hari kita cakap, lama-lama dia terkeluar juga. Mula-mula keluar sa. Hari pertama. Hari kedua saya. Lepas tu sa. Yang tu susah sikit nak sebut. Tak apa. Yang penting yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Orang yang beri salam lebih baik daripada yang menerima salam. Orang yang memberi sedekah lebih baik daripada yang menerima. Orang yang memberi sayang lebih baik daripada yang menerima sayang. Sebab itu kadang-kadang Allah tak beri kita peluang dapat balasan kasih sayang daripada orang yang kita sayang. Dia tak balas kasih sayang kita. Dia tak hargai kita. Kerana apa? Allah nak beri kita faham yang paling
membalas kasih sayang. Dia yang paling menghargai kita adalah Allah. Allah tengok kita usaha untuk beri kasih sayang. Kita ikhlas beri kasih sayang, tak dibalas. Allah yang akan balas kasih sayang itu dengan syurga, dengan pahala, dengan orang-orang lain yang menyayangi kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Baiklah, siapa yang pencen tadi tu angkat tangan nak tengok. Oi, ramai ni yang pencen. Tak nak ngaku. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan mungkin ada suri rumah yang angkat tangan. Suri rumah angkat tangan. Subhanallah, ramai suri rumah. Okey, tepukan gemuruh kepada suri rumah. Masya Allah. Suri rumah ini adalah satu pekerjaan yang paling susah dalam dunia. Saya pernah jadi suri rumah sepenuh masa. Kemudian saya minta dengan suami, izinkanlah saya kerja balik. Saya tak sabar mau kerja balik. Sebab apa? Subhanallah, berada di rumah, walaupun orang tanya, kamu kerja apa? Oh, saya tak kerja apa-apa, saya suri rumah saja. Adakah duduk rumah goyang kaki? Adakah duduk-duduk saja? Berada di rumah, tak berhenti-henti kerja, betul atau tidak? Ada gaji ke tidak? Aduh, luahan perasaan ni. Suami tak bagi apa-apa? Ada tak bulan-bulan masuk gaji? Ada. Masya Allah, hebat. Itu kalau yang pencen. Ada kan suami bagi sebenarnya. Ada yang suami bagi, ada suami tak bagi. Ada bagi RM5, ada bagi RM50, ada bagi RM500. Sebab gaji suri rumah ini ganjarannya hanya Allah saja yang boleh beri. Allahu Akbar. Ini bukan saya nak rendahkan wanita bekerja ya. Saya juga wanita yang bekerja, hari-hari keluar bekerja. Balik rumah jadi suri rumah. Sebenarnya tak ada istilah tidak bekerja. Semua bekerja. Bezanya bekerja di rumah ataupun di luar rumah. Masa saya jadi suri rumah, saya punya tahap pembebelan semakin meningkat. Sebab tak jumpa orang. Tunggu suami balik je mau nak bercakap. Sebelum itu bercakap dengan mesin basuh, peti ais, penyapu, kain, benda-benda tak hidup. Dengan kucing, suami pula, dia dah habis dah kota perkataan dia dengan kawan-kawan. Kan kota orang lelaki kan sikit saja. Dia dah cakap dengan bos dia, dengan rakan sekerja, bila balik dah tak ada dah perkataan tu. Kita pula duduk tahan daripada pagi. Banyak benda nak cerita ni. Kita punya tarik nafas pun suami dah boleh faham. Abang, awak tahu tak apa yang berlaku dari pagi bla 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 bla. Suami ni dia tinggal 3 patah je lagi bawa balik. Makan. Apa lagi? Minum, tidur. Yang lain tu mandi, pendek-pendek je. Subhanallah, Allahu Akbar. Tekanan suri rumah ni, dia walaupun macam mana pun ada masalah, dia tetap duduk dalam rumah. Kalau kita yang bekerja ada masalah dengan suami, subhanallah, lepas tu keluar pergi tempat kerja, dah boleh lupa sikit dah masalah dalam rumah. Sebab kita dah jumpa kawan-kawan, kita dah keluar ambil angin. Tetapi suri rumah, kalau ada masalah dengan suami, suami dah pergi kerja, dia dah lupa dah, dia dah jumpa kawan, dia dah mengetek. Isteri kat rumah ni bengkak je. Faham ya? Isteri kat rumah menyimpan rasa. Dia tengok telefon tu banyak kali. Mana tak ada mesej suami ni. Tak ada mesej minta maaf ke, tak ada mesej pujuk ke. Pukul 12 tengok lagi. Dia langsung tak buat tak tahu. Lagi marah. Bila sampai suami balik petang, muka dia masam. Kenapa kamu ni? Tanya pula. Suami buat-buat tak faham. Yalah yang semalam tu belum selesai kan. Suami pula marah. Apa kamu ni? Manjang-manjang cerita. Saya sudah lupa dah. Memang suami boleh lupa sebab dia dah jumpa kawan-kawan. Isteri dekat rumah belum selesai. Sebab itulah
lelaki yang seronok isi-isi rumah memang seronok. Isteri urus semua. Tapi kena banyak berkorban dan kena faham apa keperluan isteri seorang suri rumah. Dia perlu didengar. Emosinya lebih sensitif sebab kawannya adalah suaminya. Suami kena rajin melayani bebelan ataupun cerita-cerita isteri. Yang saya beritahu ini apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah ibunda kita bercerita dalam satu hadis yang sahih. Sayyidatina Aisyah cerita satu hari bila Nabi pulang ke rumah, lalu aku bercerita kepada Nabi Muhammad tentang kisah 11 orang ataupun 13 orang, saya confused. Tentang 11 orang wanita di kalangan sahabat. Dia begini, Sayyidatina Aisyah dia jumpa kawan-kawan. Jumpa ramai-ramai. Jadi seorang-seorang bercerita. Cerita pertama begini, cerita kedua begini, cerita ketiga begini. Tak silap saya 11 orang ataupun 13, tapi lebih daripada 10. Bila Nabi balik ke rumah, Sayyidatina Aisyah cerita ulang balik ke 13 ataupun ke 11 cerita. Daripada awal cerita sampai akhir, Nabi Muhammad dengar dengan teliti, layan je. Saya nak tanya Tuan CEO kita ni. Agak-agak sampai kisah nombor berapa, Encik dah berhenti, Tuan dah berhenti. Isteri cerita kisah pertama. Lepas tu masuk kisah orang kedua. Masuk kisah orang ketiga. Agak-agak kuat tak nak layan sampai kisah ke-11. Kuat. Masya Allah, kuat. Boleh percaya tak? Subhanallah. Tak payah tanya orang lelaki. Kita orang perempuan, kalau ada kawan nak bercerita, saya ada sebelah kisah, saya nak cerita. Nak dengar tak? Tak larat. Tak larat kita. Panjang sangat ceritanya. Tapi Nabi Muhammad luar biasa. Seorang pendengar yang sangat baik. Bila Sayyidatina Aisyah bercerita, Rasulullah dengar, Rasulullah angguk, Rasulullah respon. Dan hujungnya Rasulullah bagi maklum balas. Yang membawa maksud Nabi dengar daripada awal sampai akhir. Bukan buat-buat dengar. Nabi bagi respon apa? Aku denganmu wahai Aisyah, seperti suami sekian-sekian. Pada baiknya dan aku lebih baik daripadanya. Maksudnya dalam banyak-banyak cerita tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu Aisyah, isterinya, dia ambil salah satu cerita dan Nabi kata aku lebih baik daripada suami suami kawan Aisyah itu dari sudut sekian-sekian. Allahu akbar, subhanallah.